Saya masukkan kita ada iaitu Ustaz Haji Muhammad Miftah bin Anwar daripada Institut Latihan Islam Malaysia ataupun ringkasnya ILIM. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih memenuhi undangan saya. Siti sihat Alhamdulillah. Okey, tajuk kita hari ini juga sangat berkaitan dengan kehidupan seharian ya. Bercakap tentang Merdeka Hati. Itu juga bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan Malaysia 2015 yang kita baru sambut Isnin baru-baru ni Bila sebut merdeka, saya kira luas sisinya ya. Banyak benda yang kita perlu persiapkan dalam era canggih zaman sekarang ni Ustaz ya. Fikiran pun, hati pun ya. Dan lebih penting hati tu sendirilah, kerana hati tu raja. Jadi bila Ustaz memilih tajuk Merdeka Hati ni, apa yang nak digambarkan dan di awal ni apa gambaran keseluruhan kepada tajuk kita ni Ustaz? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Yang saya muliakan DJ Siti serta sidang pendengar yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala pada pagi ini kita dapat bersama-sama, dan saya dengan rendah hatinya, rendah dirinya lah pada pagi ini sebenarnya rasanya jauh ataupun tidak layak untuk menggantikan sahibul fadilah Ustaz Fahrul Majui yang saya kira guru saya lah, walaupun beliau boleh jadi tak berapa kenal saya, tapi kita sering mengikuti beliau dalam IKIM, dalam ceramah-ceramah beliau, penulisan-penulisan beliau. Masya-Allah Ustaz Fahrul ni bagi saya rajulul hikmah lah, satu orang lelaki yang kalau bercakapnya masya-Allah tabarakallah hikmah beliau dengan penulisannya pun kita kalau baca penulisan Ustaz Fahrul ni masya-Allah seolah terngiang-ngiang kalau dia bercakap masya-Allah. Jadi saya minta maaf lah kepada pihak IKIM dan juga pada sidang pendengar kalau program pagi ini tidak sampai maksud sebagaimana yang kita rancangkan. Baik, tajuk yang kita nak bicarakan pada hari ini ialah berkaitan dengan merdeka hati sementara sempena kita pun baru saja baru-baru ni menyambut hari kemerdekaan. Siti sambut di mana di Kuala Lumpur? Di Konti. Di Konti. Saya alhamdulillah lah beserta keluarga kebetulan ada program di Melaka bahawa merdeka itu mungkin kita bicara dari konteks sebuah negara dan kemerdekaan negara itu sangat berkait dengan masyarakat ataupun individu. Dan kalau kita pergi skop yang lebih kecil, dalam individu itu Nabi SAW menyatakan inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha jasadu kulluh wa idza fasadat fasada jasadu kulluh ala wahiyal qalb. Nabi SAW menyatakan pada hati, pada diri itu, pada jasad itu ada seketul daging ada seketul darah yang mana idza salahat salaha jasadu kulluh. Kalau baik daging itu, maka baiklah keseluruhan jasadnya, dan kalau jahat maka jahatlah keseluruhannya. Jadi para ulama pun ada yang menyatakan bahawa qalb itu merujuk kepada jantung. Hati kalau dalam bahasa Arab dipanggil kibdah. Bahasa Inggeris pun sama. Kalau kita tengok jantung, orang putih panggil heart. Kalau hati itu dipanggil liver kan. Tapi kita selalu merujuk pada itu, pada hatilah dari sudut yang kita faham dari sudut istilahnya. Kalau kita jantung, sifat jantung itu pun pam darah ke seluruh tubuh badan kita. Seperti ada kaitan Siti. Jadi Nabi kata kalau baik maka baiklah seluruh tubuhnya, maka kalau jahat maka jahatlah seluruh tubuhnya. Menunjukkan bahawa hati itu sebagaimana yang Siti sebut tadi, betul lah dia adalah raja. Bahkan Allah Ta'ala sebut dalam Quran kalau kita rujuk pada surah Al-A'raf ayat 179. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل ulaika humul ghafilun. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah Taala. Allah menyatakan apa di antara sebab punca kami campakkan dalam neraka ni, walaqad zara'na, kami campakkan dalam neraka ini li jahannama katsiran minal jinni wal ins, kebanyakannya adalah di kalangan jin dan juga manusia. Jadi Allah Ta'ala terang menyatakan bahawa neraka ni isinya adalah jin dan manusia.
Tapi Allah nyatakan terus bab Allah terangkan pada kita. Kenapa lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka ada hati tetapi tidak faham menggunakan hati. Masya-Allah tabarakallah Siti. Kalau kita tengok rupa-rupanya kita selalu faham bahawa kita selalu ingat bahawa kita fikir ni menggunakan akal Betul. Rupa-rupanya Allah menyatakan faham, fikir ini adalah menggunakan hati maknanya daripada hati itu. Sebab tu kita boleh tengok orang cerdik, orang pandai, orang yang berilmu, orang yang apa orang panggil orang yang sarjana tapi pada masa sama dia boleh lawan Tuhan kita boleh tengok juga makcik-makcik di kampung kadang-kadang yang susah kan, yang orang yang hanya pekebun kan, petani ataupun nelayan tapi mereka boleh taat pada Allah. Betul. Padahal mereka tidak pun berpelajaran tinggi. Ini menunjukkan bahawa ketaatan itu adalah bergantung kepada hati Siti. Maknanya Allah menyatakan bahawa lahum qulubun, mereka ada hati tetapi tidak fikir, tidak cuba memahami, la yafqahuna biha, tidak guna hati itu untuk memahami. Jadi maknanya akal yang cerdik itu belum tentu lagi sebab tu akal yang cerdik boleh digunakan untuk jalan yang salah jadi maknanya kalau kita kata nak merdeka tadi kita fahamlah saya ingat semua rata-rata orang faham merdeka itu adalah pembebasan daripada suatu bentuk penjajahan maknanya kita bebas daripada penjajahan. Maka kalau kita kata merdeka hati, maknanya hati itu bebas daripada segala bentuk penjajahan anasir-anasir luar. Sepatutnya begitu. Jadi pada ayat tadi kata maknanya seorang hati yang merdeka maka dia cuba memahami agama, cuba memahami Islam, cuba mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menyatakan walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka ada mata kata Allah tetapi tidak melihat. Ada mata tapi tak melihat. Mereka hanya melihat tetapi mereka tidak melihat dengan mata hati. Mereka tidak mengambil ibrah. Mereka tidak mengambil iktibar. Mereka hanya melihat pokok tetapi mereka tidak melihat pokok itu. Allah menyatakan sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Maknanya dia hanya melihat binatang tapi dia tak melihat bahawa binatang-binatang itu hebatnya Allah Taala cipta. Kalau cuti-cuti sekolah kita pergi underwater world kan, ataupun kita pergi aquaria ke apa nama kan, kita pergi kita tengok masya-Allah tabarakallah berapa banyak jenis ikan yang kita tak pernah tengok. Betul Ustaz. Berapa ya Allah, bayangkan semua binatang-binatang itu, ikan itu, semuanya Allah Ta'ala yang bagi rezeki. Itu belum lagi tengok di cakrawala, di angkasa raya. Cantik. Berapa banyak planet-planet. Bahkan seorang saintis menyatakan ada seorang astronaut menyatakan planet yang paling besar bila diletakkan bumi di sebelahnya. Bumi ni hanya kuman besarnya. Kecil sangat bumi ini. Kalau bumi ini kecil Siti apatah lagi kita manusia. Jadi dia tidak melihat itu semua tak nampak. Walahum azanun la yasma'una biha. Allah menyatakan orang yang masuk neraka jahanam ni kerana mereka ada telinga tetapi tidak mendengar. Dengar Al-Quran tidak mengambil iktibar. Dengar hadis Nabi tidak ambil iktibar. Sahabat-sahabat bila dengar hadis Nabi mengalir air mata. Kadang-kadang kita mendengar hadis Nabi tidak ada rasa apa-apa. Kadang-kadang dengar nasihat kalam para ulama kadang-kadang tidak memberi kesan kepada kita. Ini yang kata kadang-kadang dengar azan dengar panggilan azan tapi hati tidak terpanggil untuk menyahut seruan azan. Kata Allah Taala ulaika kal an'am. Allahu Rabbi Siti dan sidang pendengar. Allah menyatakan bahawa mereka-mereka yang disebutkan ini kata Allah macam an'am Siti. An'am ni apa? Binatang ternak. Allah tak kata ulaika kal hayawan. Sebab haiwan ni masih lagi kadang-kadang ada haiwan yang pandai tapi kalau an'am ni beza antara ayam kampung Siti tengok ayam kampung dengan ayam bandar, ayam daging ayam pelihara ni, ayam ternak ni. Ayam ternak ni kalau kita bawa keluar reban pun dia tak lari. Betul jinak. Dia tak reti. Dia tak ambil kesempatan. Maknanya dia biarkan. Kadang-kadang dia tengok kawan dia kena sembelih. Ini yang boleh jadi kita lihat hari ni umat Islam melihat saudaranya disembelih, saudaranya diiniaya, saudaranya dizalimi. Kadang-kadang kita orang Islam sebab kita dah tembolok kita dah penuh. Kalau di Mesir saya masih ingat kadang-kadang di paruh ayam tu dia masukkan dedak begitu banyak. Tak lari dia. Dia tengok kawan-kawan dia kena sembelih pun dia tidak lari. Masya-Allah tabarakallah. Ini yang kata ulaika kal an'am. Mereka tu bagaikan binatang-binatang ternak. Balhum adall. Bahkan Allah kata lebih sesat.
Allah kata lebih teruk daripada binatang ternak. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang lalai. Jadi maknanya keseluruhan apa yang kita nak ceritakan pada pagi yang mulia ini Siti bagaimanakah kita nak membebaskan hati kita daripada cengkaman-cengkaman yang menyebabkan kita tidak boleh menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Saya. Baik, kita buka kepada para pendengar. Kalaulah ada sebarang soalan berkaitan dengan apa yang kita bincangkan, 3 platform kami sediakan. Anda boleh, cara pertama, like kami di Facebook ikim.fm. Cara kedua, anda boleh telefon kita di konti taliannya 0362051500, ataupun cara ketiga menerusi SMS tapi pastikan anda berdaftar dahulu menjadi rakan SMS kami. Lepas tu baru boleh typekan ikim, jarakkan soalan anda dan hantar ke 39111. Baik Ustaz, bersebut merdeka hati ramai orang, kalau orang yang bijak, saya terdengar kalau orang yang bijak itu ialah dia mengambil iktibar daripada apa yang berlaku di sekeliling kita. Kita hari ini banyak orang memerhati tapi tak belajar daripada sejarah, tak belajar daripada apa yang pernah berlaku. Jadi selama mana kita tidak meneladani apa yang berlaku di sekeliling kita, selagi itu saya rasa kita tetap tidak ada perubahannya. Maknanya hati duk takut tu je Ustaz Jadi macam mana Ustaz? Bila sebut merdeka hati tu, bagaimana nak mencapai hati yang benar-benar merdeka daripada segala bentuk? Baik Siti, senang pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, ada pepatah menyatakan bahawa sejarah itu masa depan kita. Betul. Dia sejarah tapi bukan masa lalu, depan, masa depan. Dia sejarah tapi dia adalah masa depan kita. Maknanya masa depan kita ni tidak yang kita perlu lihat pada sejarah. Lepas tu sirah itu penting. Kalau kita faqih dalam satu bidang, kita fuqaha misalnya, itu bukan menunjukkan bahawa kita sudah boleh mampu untuk membuat keputusan. Dan kita perlu gabungkan ilmu fiqh, ilmu tasawuf, kemudian ilmu sirah. Kalau kita gabungkan ini, barulah kita akan mampu untuk membuat satu keputusan. Jadi Siti, senang pendengar yang dirahmati Allah, Ustaz, untuk kita nak memerdekakan hati, nombor satu yang perlu kita merdekakan ialah merdeka daripada percaya kepada yakin. Daripada kita selama ini mungkin kita percaya pada Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu merdekakan percaya itu kepada ke tahap yang lebih lagi, iaitu yakin kepada Allah. Percaya ni Siti, sedang pendengar, dia hanya berlega di kepala, ataupun dia hanya tahu. Percaya itu dia tahu tapi belum meresap ke dalam hati. Tapi kalau yakin ini, dia yakin itu dia akan meresap dan dia merasai. Dia rasa tu. Kadang-kadang kita tahu sesuatu tapi kadang-kadang kita tak rasa. Yakin pada Allah yang Maha Melihat beza dengan hanya mengetahui Allah Maha Melihat. Mengetahui Allah Maha Melihat itu cukup dengan dalil dan hujah. Kita boleh dapat dengan belajar, dengan teori. Tetapi untuk merasainya perlukan penghayatan, pengamalan, dan kita peroleh dengan mujahadah dan ibadah. Sedang pendengar, untuk sah menjadi Muslim cukup dengan beriman pada tahap percaya. Tetapi agar iman itu memberi impak kepada pelakuan dan kehidupan, kita perlukan iman pada tahap yang yakin. Hanya iman pada tahap yang yakin mampu melahirkan orang yang mampu meninggalkan kejahatan. Misalnya, kalau hanya orang yang rasa Allah melihat, mampu untuk tidak mencuri. Orang yang tahu yang Allah melihat mampu untuk tidak mencuri. Tapi orang yang hanya tahu Allah melihat masih tega untuk melakukannya. Kalau orang yang rasa Allah melihat, dia dapat rasa tu, dia dapat rasakan Allah itu melihat, maka dia boleh tinggalkan mencuri. Tapi kalau orang yang hanya tahu Allah melihat, pada masa sama dia masih lagi boleh mencuri. Saya suka ambil perbandingan ataupun contoh macam penembak tepat. Macam kisah penembak tepat. Katalah kita contohnya kita pergi menyambut hari kemerdekaan di Dataran Merdeka contohnya, tiba-tiba ada satu karnival yang buat program memperkenalkan seorang sniper, penembak tepat. Jadi kita tengoklah dia punya sijil, kita tengok sejarah-sejarah, wah dia ni memang seorang penembak tepat, wah kita tahu dia ni adalah penembak tepat. Tapi apabila dia offer kita, nak tak kalau kita letakkan apple di atas kepala kita, dia akan tembak menggunakan peluru hidup, peluru betul. Dia akan tembak apple tu. Kita yakin dia adalah seorang penembak tepat. Tapi adakah kita tahu dia adalah penembak tepat, tapi Siti agak-agak Siti akan pergi tak? 50-50. Kan? Kita rasa kita tak nak ambil risiko lah. Tak ambil. Sebab apa? Kita tak yakin waktu tu. Tapi kita tahu
Tapi waktu tu kita tak yakin. Begitulah perumpamannya. Kalau kita yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, beza dengan kita hanya tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Besar. Yang kedua, Siti, senang pendengar yang dirahmati Allah, kita kena merdekakan hati daripada syirik kepada tauhid. Perjuangan Rasulullah SAW, para anbiya, para mursalin yang terdahulu adalah untuk membebaskan hati-hati manusia daripada syirik kepada mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Siti, dalam hati tak boleh ada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebab itu kita bila sebut la ilaha illallah, kita tahu dalam hati kita macam-macam ada, Siti. Hati kita ada riya, hati kita ada sum'ah, hati kita ada takabur, hati kita ada macam-macam. Mengharapkan pujian orang, mengharapkan itu, mengharapkan ini. Jadi bila kita kata la ilaha illallah, bila kita nak ucapkan la ilaha illallah itu, kita bayangkan tiada Tuhan. Sekarang ni kalau kita tahap biasa, kita akan rasa la ilaha illallah tu tiada Tuhan tu sekadar Tuhan yang kita sembah. Maknanya tidak ada Tuhan yang kita sembah, maknanya kita sembah Allah Ta'ala. Tapi tahap untuk yang lebih baik adalah kita merasakan dalam hati kita ni tidak ada sesuatu di hati kita melainkan hanya ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apatah lagi unsur-unsur tahyul, khurafat. Kita tengok dalam suasana moden hari ini pun masih lagi banyak kepercayaan kepada kuasa-kuasa sihir dalam hati. Walaupun dunia semakin maju, tapi akidah manusia masih lagi tetap kuno, ketinggalan zaman. Kemudian yang ketiga, Siti dan senang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita pergi yang ketiga tadi, maknanya kadang-kadang ada juga orang syirik dengan manusia. Saya masih ingat seorang ulama daripada Kedah, orang gelar dia Pak Sumit. Dia bila saya ziarah dia di Kedah ni, Pak Sumit Bukit Tembaga. Mungkin ramai sahabat-sahabat kita terutama orang Kedah kenal lah. Pak Sumit kata hari ni ramai orang yang menjadikan duit itu sebagai Tuhan. Menjadikan duit itu sebagai mana segala-galanya duit kan, segala-galanya duit. Dan ada juga orang yang menjadikan majikannya, ketuanya, pemimpinnya sebagai Tuhan. Maknanya kalau tak ada majikan, kalau tak ada pemimpin, habislah aku. Ini juga adalah di antara perkara syirik yang kita kena bersihkan. Kepercayaan yang kita kena bersihkan pada tauhid, semata-mata yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, Siti, senang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita perlu merdekakan hati daripada mazmumah kepada mahmudah. Pertama sekali, hati kita perlu dibersihkan daripada sifat-sifat mazmumah. Ini dalam proses tazkiyatun nafs. Kalau dalam ilmu tasawuf dipanggil pembersihan hati. Di peringkat takhalli, yakni mengosongkan jiwa daripada kekotoran hati. Kita maknanya kita nak minum air yang bersih, kita mesti, kalau air masak, air mineral, kita kena bersihkan dulu. Kalau dalam tu ada keladak kopi kan, kita kena bersihkan dulu. Jadi kalau kita masukkan dalam keadaan hati itu ataupun dalam bekas itu masih lagi ada keladak kopi, kita nak masukkan air susah apa jadi? Ataupun nak masukkan air mineral, maka air itu akan turut sekali kan. Jadi peringkat pertama sekali kita kena bersihkan, mengosongkan jiwa daripada kekotoran hati, buang segala sifat kedekut, cinta dunia, tamak, haloba, pemarah, penakut dan sebagainya. Dan ini, sidang pendengar yang dirahmati Allah, adalah sangat-sangat perlukan pada mujahadah. Setelah peringkat pertama, barulah kita pada peringkat yang kedua, yang dinamakan tahalli, yakni memasukkan sifat-sifat mahmudah. Sifat yang terpuji, mahmudah ni terpuji, pemaaf, pemurah, berani, takut pada Allah semata-mata, sabar, tawakal, ini semua kita masukkan ke dalam hati. Ini juga memerlukan mujahadah yang tinggi, kerana syaitan kita ni senantiasa kita kena ingat, kita berhadapan dengan nafsu kita dan kita berhadapan dengan syaitan. Dan allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yang akan yuwaswis fi sudurin nas ni pada hati-hati manusia adalah di kalangan jin dan juga manusia. Waktu inilah syaitan akan bisikkan, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan dia akan menjanjikan, ya'idukumul faqra, akan janjikan fakir. Kamu kalau buat macam ni kamu akan sedekah, kamu akan fakir. Kamu kalau buat macam ni nanti kamu akan letih. Dia akan menjanjikan semua yang tak elok, Siti. Wa ya'murukum bil fahsya, dan dia sentiasa mengajak kita pada fahsya. Dia tak akan berhenti. Syaitan ni yang dia tak akan berhenti, dia senantiasa mengajak kita pada fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Allah pula menjanjikan kepada kita ni maghfirah, keampunan dan juga kelebihan. Jadi kita nak pilih janji siapa.
kita nak pilih janji, kita nak terima janji siapa ataupun kita nak terima bisikan siapa. Kan ya, Siti dan sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka naik pada peringkat yang seterusnya ialah peringkat tajalli, yakni peringkat hati seorang telah tersingkap daripada hijab antara dirinya dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Tajalli bermakna pencerahan daripada dalam hati. Pada tahap inilah hati akan rasa tenang, mutmainnah akan datang, redha akan datang, hati akan bercahaya dengan sinar iman yang bukan sahaja menerangi hatinya, bahkan dia mampu menerangi hati orang lain. Macam sahibul fadilah Ustaz Fahrul, dia bukan sahaja boleh menerangi dirinya, bahkan bila orang dengar tu tenang. Masya-Allah, tabarakallah. Maknanya orang yang dengar itu terasa cerah, rasa dapat pencerahan, rasa tenang dengan mendengar. Hati-hati orang lain akan dia memberi manfaat kepada hati-hati orang lain. Dan yang terakhir Siti, kita nak merdekakan hati daripada izm ciptaan manusia kepada cara hidup Islam. Masya Allah, hari ini terlampau banyak izm. Kalau dulu kita bincang Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, tapi hari ini sebenarnya kita tak sedar kita hidup dalam keadaan izm ciptaan manusia yang sangat banyak. Kapitalisme, sosialis, nasionalis, komunis. Jadi ini kadang-kadang bercampur baur. Pemikiran-pemikiran begini akan bercampur dalam masyarakat. Dia bukan kata terima nasionalis sepenuhnya, tidak. Dia Islam pun dia terima, tetapi unsur nasionalis itu bergabung. Dia tidak kata terima komunis, dia tidaklah, tapi dia Islam, tapi dia bercampur Islam itu. Ini yang kita nak merdekakan. Kita nak bersihkan hati kita daripada segala izm ciptaan manusia ini, daripada percaya kepada makhluk, percaya daripada dokongan ramai. Ada orang percaya dengan ramai dokongan dia akan memperoleh kemenangan, belum tentu. Itu maknanya kita sudah dijajah dengan izm. Kalau orang yang bersih daripada izm ini, keyakinannya bulat pada Allah Ta'ala, kemenangan itu, kemenangan Islam itu pasti datang daripada Allah, tidak ada datang daripada selain daripada cara hidup Islam. Jadi kita perlu bersihkan ataupun merdekakan kita daripada segala izm-izm. Jangan kita menjadi hamba kepada ideologi tak ciptaan akal dan nafsu manusia, tetapi kita hanya menjadi pada hamba kepada Islam yang datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan segala peraturan dan undang-undang ciptaan manusia yang bertentangan dengan akidah dan syariat dan juga akhlak Islamiah adalah tertolak. Jadi Siti yang dirahmati Allah dan sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kita buka kepada pendengar, suka kita nak buat satu kesimpulan daripada perbincangan kita ni. Di manakah sebenarnya yang kita nak merdekakan hati? Kalau tadi tu kita dah tengok beberapa perkara, kita nak tengok merdeka hati ni dari mana ke mana. Yang pertama sedang pendengar Siti yang dirahmati Allah, daripada keadaan resah gelisah, ditawan nafsu dan juga maksiat, kepada tenang dan lega bersama iman dan amal soleh. Kalau selama hari ni kita diikat, hati kita diikat, hati kita ditawan oleh nafsu dan maksiat, maknanya hati kita kok macam mana pun mesti buat. Kita pula dah ada satu percaya, aku mesti lepas buat maksiat tu kita rasa lega. Rasa lega kan. Bila tak buat ni nak buat juga. Lepas buat tu rasa lega. Maknanya kita sudah terikat. Kita sudah ditawan oleh dosa dan maksiat tersebut. Maknanya kita tak nak kadang-kadang, tapi seolah-olah kita kena buat juga. Lepas buat tu lega. Itu yang dipanggil. Tapi kita nak ke mana? Kita nak merdekakan kepada pergi tenang dan lega bersama iman dan amal saleh. Jadi kita pula kalau kita tak zikir, istighfar 100 kali sehari, kita rasa macam ada benda tak kena. Kita rasa macam kalau kita tak duha sehari ni, kita rasa macam tak kena. Kalau satu hari kita tak baca Quran, kita rasa kita nak ke arah itu. Begitu. Yang kedua, takut, kita selama ni takut selain daripada Allah, percaya pada hantu, percaya pada sial, percaya pada alamat-alamat buruk, jadi nak pergi kepada takut hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, merdekakan hati daripada takut selain pada Allah, merdeka kepada takut hanya semata-mata pada Allah. Ini adalah ciri-ciri orang takwa. Kan dalam kata-kata Sayyidina Ali dalam dia menterjemahkan apa itu takwa, nombor satu Sayyidina Ali kata apa? Al-khawfu bil jalil, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Yang ketiga, bergantung daripada selain pada Allah dan terlalu mengharap
kepada manusia ataupun makhluk, kepada bergantung hanya kepada Allah. Ini kena latih dengan tawakal. Allah Taala sebut wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siti sedang pendengar, Allah kata siapa yang tawakal pada Allah Taala maka Allah akan cukupkan. Allah jamin Siti. Sedang pendengar, siapa yang tawakal pada Allah, Allah akan cukupkan segala keperluan dia. Yang keempat, memohon kepada selain daripada Allah dengan kita jumpa bomo, berdoa di kubur, kepada hanya mohon pada Allah, minta hanya pada Allah. Siti dan sedang pendengar yang dirahmati Allah, Allah Taala sebut ud'uni astajib lakum. Kamu serulah aku akan kabulkan, aku akan terima. Ad-du'a silahul mukmin. Nabi kata doa itu adalah senjata orang mukmin. Jadi maknanya kita kena minta lah pada Allah. Rajin-rajin minta. Kadang-kadang Siti sedang pendengar, kadang-kadang ada orang yang tak tahu nak minta apa. Betul, dia kata dah habis hayat, dah habis susun perkataan dah. Dan kadang-kadang dia tak reti nak minta apa. Itu masalahnya. Kadang-kadang dia nak karang apa. Sebenarnya kita minta ni dengan tulus hati, sedang pendengar yang dirahmati Allah. Apa yang kita nak cakap, macam mana kita berbual dengan orang, macam mana kita cerita kat orang, kita nak tak salah, kita ceritalah pada ya Allah, aku begini ya Allah, aku ni begini ya Allah. Macam kita berbual dengan Allah Taala, mohonlah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi pada waktu-waktu yang mustajab macam sekarang ni, waktu duha, waktu tengah malam, hari Jumaat, di antara dua khutbah, waktu orang nak berbuka puasa, itu di antara waktu-waktu yang mustajab. Yang ke seterusnya, sayang akan dunia. Kita nak merdekakan diri daripada sayang dan cinta pada dunia, merancang untuk menambah kekayaan di dunia sahaja, kepada cinta pada akhirat dan merancang untuk masa depan akhirat. Kan kita selalu baca dalam sujud, duduk antara dua sujud Siti, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini mu'afini mu'afan. Rabbighfirli, Tuhan ampunkan aku, warhamni, kasihanilah aku, wajburni, cukupkan aku, warfa'ni, angkatlah aku. Angkat darjat ni kita selalu duduk nampak angkat darjat dalam dunia. Kadang-kadang manusia ni banyak dinilai dengan nombor. Nombor ni maksud saya apa? Nombor dia macam banduan juga. Banduan pun ada nombor. Kan. Lepas tu kita pun yang kadang-kadang dari sudut kekayaan pun dengan nombor. Kadang-kadang pangkat pun nombor juga. Orang kerja awak apa 41 ke? 44 ke? 48 ke? Kan 54 ke? Masih begitulah manusia ni. Habis umur dengan nombor. Kita tertipu. Tapi kalau orang yang merdeka, dia yang penting adalah darjat di sisi Allah, kedudukan di sisi Allah itu. Biarlah dia siapa sekalipun, tetapi yang penting aku ni Allah Taala tengok tak? Aku ni Allah Taala lihat tak? Aku ni istimewa tak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Kan ada satu lagu Siti kita biasa dengar kan, kita selalu dengar. Mungkin sekejap lagi Siti boleh putarkan ke kan? Dia kata apa? Hati tempat jatuhnya pandangan Allah, jasad lahir pandangan manusia. Utamakanlah pandangan Allah daripada pandangan manusia. Jadi hati tempat jatuh pandangan Allah. Jasad lahir kita manusia yang pandang. Lahir ni ramai manusia yang akan tengok, tapi bagaimanakah pandangan Allah pada kita? Berapa kali kita fikir bagaimanakah pandangan Allah kepada kita? Dan yang terakhir Siti dan sedang pendengar, daripada hati yang sikit-sikit gelisah, kejap-kejap gelisah. Gelisah macam mana Ustaz? Gelisah, maknanya kita nak merdekakan hati daripada terlampau banyak gelisah. Kita buat baik orang tak puji, gelisah. Kita buat jahat orang kita buat baik orang kutuk pun kita gelisah. Kan orang tak muliakan kita pun gelisah, orang tak pedulikan kita pun gelisah. Hati senantiasa banyak gelisah. Dengan anak pun kita gelisah, dengan keluarga pun gelisah, rumah kecil pun gelisah, rumah besar pun gelisah. Macam-macam, terlampau banyak kegelisahan dalam hidup kita. Jam lagi gelisah, jam dalam dia pun gelisah, kerja pun gelisah. Masya-Allah, tabarakallah. Kita nak merdekakan daripada segala kegelisahan itu kepada rasa tenang bersama dengan Allah. Berasa tenang bersama Allah, bi zikrillah tatmainnul qulub. Sebab tu Siti kalau kita pergi ke hutan, kenapa orang kalau nak hilang stres macam cuti, orang pergi ke hutan, orang pergi tepi pantai, kenapa? Sebab sabahlillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Segala apa yang ada di langit dan di bumi ini sedang bertasbih.
maknanya kita berada dengan makhluk yang sedang bertasbih pun kita sudah tenang, Siti. Baru duduk, sebab tu kalau kita masuk kawasan yang berpokok-pokok, kita rasa sejuk begitu kan, Siti kan? Sejuk, kita rasa tenang. Kenapa ya? Sebab kita tak perasan tu tadi. Kita sedang duduk dengan makhluk yang sedang bertasbih. Kita ada binatang, kucing umpamanya. Kenapa kita rasa, ada kajian menyatakan kucing ni boleh hilangkan stres? Sebab kita bersama dengan makhluk yang sedang bertasbih, Siti. And maknanya kalau kita hanya bersama dengan mereka pun kita sudah tenang, apatah lagi kalau kita sendiri yang bertasbih. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Ala dengan zikir pada Allah itu adalah boleh memberi ketenangan pada hati. Jadi inilah di antara merdeka-merdeka hati yang perlu kita mujahadah lah. Kita yang bercakap ni pun sebenarnya dalam proses mujahadah. Tapi perkongsian ini mudah-mudahan ada manfaat, Siti. Baik, kalau anda ada soalan, saya akan raikan pertanyaan anda bercakap tentang tajuk kita hari ini. Buat yang mungkin baru je buka radio, simbang-simbang kita berkaitan dengan merdeka hati. Baik, Ustaz, macam mana kita nak memupuk hati yang tenang tu? Ibaratnya, ialah kalau kita tengok air mengalir pun sesekali ikan berkocak dia bergelojak juga kan. Hati yang tenang maknanya biar apa pun dugaan di sekeliling kita, tapi kita rasa damai di dalam tu. Macam mana Ustaz nak buat? Itulah maknanya kalau kita nak mendapatkan ketenangan ni, macam kita dah sebutkan tadi, nombor satu sekali kuncinya adalah zikrullah. Sebab tu penyakit hati ni, kita tak tenang ni sebab hati ni banyak penyakit. Jadi para ulama menyatakan penyakit hati ada 5 ubatnya, kan? Ada satu lagu ni, lagu lama lah. Penyakit hati ada 5 ubatnya. Yang pertama baca Quran, faham isinya, kan? Yang pertama kita baca Quran, faham isi. Hari ni kita selalu baca Quran, kita tak faham. Kita baca Quran hanya nak dapatkan pahala. Ramai orang baca Quran, baguslah, memang Quran ni mukjizat. Kalau kita baca tak faham pun kita dapat pahala. Kita baca tak faham pun dia membersihkan hati. Kita tak baca tak faham pun dia menenangkan hati. Ini hebatnya Al-Quran. Tetapi kalau nak lebih lagi kesan pada hati itu, untuk capaikan ketenangan tadi, kita cuba baca dan fahami makna. Hari ini banyak sangat Quran-Quran yang ada, kan? Pada hari ini yang bila kita boleh tengok terjemahan dia di sebelah. Kadang-kadang ada terjemahan bawah dia, baca terus faham. Baca terus faham. Sebab dengan kita faham Quran itu, barulah dia datang hidayah tadi. Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Hari ini ramai orang Islam tak dapat hidayah kerana mereka tidak faham Quran. Itu. Ramai orang Islam yang baca Quran tapi dia baca Yasin. Tapi dia tak dapat yang kata Yasin wal Quranil Hakim. Quran itu bijaksana. Tapi dalam satu urusan dia tidak merujuk pada Quran. Dia tidak menjadikan Quran itu sebagai hakim. Dia tidak menjadikan Quran itu sebagai pemutus. Berlaku perselisihan, kan? Dia tidak jadikan Quran itu sebagai pemutus, kan? Dan kadang-kadang dia jadikan Quran itu sebagai pemutus, tetapi ditafsirkan Quran mengikut kepandaian ataupun dengan kefahaman sendiri. Sebab tu kita nak faham Al-Quran itu, kita perlukan panduan para ulama. Sebab tu ulama lah yang mampu memberi pencerahan pada kita. Yang kedua, solat sunat amalkanlah. Kita nak dapat hati ni, Siti, adalah dengan tenang ni adalah dengan kita sentiasa solat. Wa aqimis salata li zikri. Dirikanlah solat untuk ingat pada aku. Maknanya kita solat ni adalah kita sedang berbicara dengan Tuhan. Kalau kita tengok pun, Siti, Nabi terima solat itu ketika Isra' Mi'raj. Maknanya seolah-olah Allah bagi sesuatu pada Nabi oleh-oleh, sebagaimana kaum Muhammad boleh dapat bertemu dengan aku secara live, umatmu pun boleh bertemu secara live. Sebagaimana Nabi boleh bertemu dengan Allah secara live di Sidratul Muntaha, kita juga boleh bertemu dengan Allah secara live dalam sembahyang. Dalam sembahyang ni bahkan ada hadis kursi, kan, bila kita kata alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah menjawab hamadani abdi, hamba-ku sedang memujiku. Hadis kursi, Siti, menunjukkan bahawa seolah kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, orang yang nak dapatkan ketenangan, bagaimana soalan Siti tadi, adalah dengan kita zikir malam. Zikir malam. Zikir ni kata guru saya, Siti, dia bila kita banyak zikir, selain daripada hati tenang tadi itu, maka dia membina cahaya pada diri kita. Bila kita ni ahli zikir, zikir itu memberikan cahaya pada diri. Bila jasad kita, roh kita ada cahaya, syaitan akan silau. Mana syaitan nak datang, dia datang juga.
tapi dia silau. Jadi payah, macam kita nak bawa kereta malam silau. Jadi boleh bawa tapi ganggu. Jadi lagi banyak kita zikir, dia akan memberi cahaya kepada hati dan sanubari pada roh dan juga pada jasad kita. Kan? Dan sebagaimana kata seorang tuan guru, dia menyatakan bahawa kenapa orang yang rajin berzikir ni hati dia tenang. Kan? Sebab apa? Setiap bila kita zikir ni Siti, dia mengeluarkan enzim, air liur kita. Air liur di lidah kita ni, bila kita zikir, dia merembeskan air liur kan. Jadi lepas kita zikir, kita telan air liur tersebut. Lagi banyak zikir, lagi banyak air liur yang lagi banyak zikir, lagi banyak air liur yang hasil daripada zikir itu. Sebab itu bila kita zikir Allah, air liur tadi itu adalah air liur. Sebab tu orang buat air penawar kan. Air penawar. Itu air penawar tu air yang dibaca keluar. Bayangkan kalau kita baca Quran, bayangkan kalau kita zikir, air dalam mulut kita itu sendiri. Sebab tu orang yang baru lahir disuruh jumpa dengan ulama untuk tahnik belah mulut. Kan? Kerana apa? Kerana ulama itu zikirnya banyak, baca Qurannya banyak, kerja agamanya banyak. Dan yang keempat, nak tenang hati ni, puasa sunat. Isnin Khamis kan? Mana puasa belt kan? Hari putih kita puasa. Mana ada hari-hari yang boleh kita puasa. Dan yang terakhir, duduk dengan orang yang saleh. Kan? Hari ini Siti, kita duduk dengan orang yang saleh Siti. Kita tidak duduk hanya biasa-biasa saja, yang macam biasa. Kadang-kadang kita duduk di alam maya, WhatsApp group, Facebook, terutama WhatsApp, Telegram. Kita ada kumpulan, kita ada grup 100 orang, 200 orang. Masya Allah. Bayangkan kalau kita duduk dengan grup yang tidak baik. Mana mungkin mana mungkin kita nak pergi pada kita nak menuju kepada kebaikan. Sebab itu saya pernah dengar kata Ustaz Fahrul dalam satu kata-kata di Radio IKIM juga. Dia kata kita nak jadi baik, kita nak taubat ni, kita mesti tahu punca dosa tadi. Punca. Apakah punca dia tadi? Jadi maknanya hati kita nak baik, nak tenang, kita mesti duduk dengan orang yang saleh. Maknanya kumpulan-kumpulan kita, kumpulan WhatsApp ke, kumpulan Telegram ke, mestilah kumpulan orang saleh. Kumpulan orang yang cakap benda-benda baik. Orang membincangkan, diskusi perkara-perkara yang baik. Bukannya cakap benda yang bukannya post benda-benda yang membawa pada dosa dan maksiat. Jadi itulah di antara tips-tips yang boleh kita kongsikan adalah kita nak mendapat ketenangan Siti. Terima kasih Ustaz. Saya raikan daripada pendengar kita sesempat yang mungkin, Muhammad Taufik Ridwan di FB tanya, Ustaz, macam mana seseorang tu nak merdeka hati supaya berhenti dari melihat perkara maksiat, bercakap benda yang maksiat? Ialah dugaan macam-macam Ustaz. Masya-Allah, tabarakallah. Itu satu soalan yang memang perlu mujahadah Siti. Di akhir zaman ini, dosa maksiat itu atas, bawah, kiri dan kanan, depan dan belakang. Maknanya segala-galanya. Sebab itulah kita kata tadi, kita nak tahu ataupun kita nak tinggalkan dosa dan maksiat, kita mesti tahu punca. Kalau kita taubat, kita tak tahu punca, dia akan datang balik Siti. Kerana kita berhadapan dengan nafsu kita berhadapan dengan bisikan daripada syaitan, kita berhadapan dengan bisikan-bisikan, ajakan-ajakan daripada manusia. Sebab tu kita nak merdekakan tadi, kita kena kuatkan hati kita tadi. Kuatkan hati kita, kuatkan azam. Kita mesti ingat, Allah Ta'ala sebut macam ayat yang kita baca tadi daripada surah At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jadi saya yakin soalan saudara Ridwan tadi Taufik Ridwan tadi dan itu bukan Taufik Ridwan saja persoalan kita semua. Kita buntu, kita hari ini buntu Siti, kita tak tahu macam mana nak buat. Ya Allah, kadang kita masih lagi jatuh lagi dalam, kita rasa bulan Ramadan itu kita menangis dah, keluar air mata dah, kita rasa kita dah taubat dah, tapi berapa lama, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, Masya Allah, kemudian kita kembali. Macam mana tu? Jadi Allah bagi jawapan. Wa may yattaqillah, siapa yang takwa pada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah akan bagi, seolah-olah Allah tahu manusia ni buntu. Allah kata siapa takwa pada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan beri dia jalan keluar. Seolah-olah Allah tahu hidup kita ni penuh dengan kebuntuan, tak tahu macam mana nak buat, tak tahu jalan keluar. Wa may kemudian Allah kata lagi,
wayarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan rezekikan dia dengan rezeki yang tidak disangka-sangka, ya. Taufik Ridwan, kadang-kadang kita tak sangka satu hari nanti kita boleh tinggalkan dosa. Kita tak akan sangka satu hari nanti kita banyak dalam hidup kita, Siti, yang kita tak sangka. Siti pernah sangka ke Siti kerja dekat iTunes ni? Tak pernah sangka. Kan banyak kehidupan kita ni terlampau banyak ketidaksangkaan. Tiba-tiba kita dapatkan begitu kan. Jadi Allah kata siapa yang takwa pada Allah Ta'ala, itu kata takwa tadi, al-khawfu bil jalil wal amalu bit tanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dad bi yaumil rahil. Ini kata-kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Dia kata takwa itu al-khawfu bil jalil, takut pada Allah Ta'ala. Mesti ada rasa gerun pada Allah, mesti rasa, sebab tu tadi kita bincangkan tadi, mesti ada rasa takut pada Allah Ta'ala. Dengar syurga ada berasa berakhir nak masuk syurga. Dengan neraka ada berasa gerun dengan neraka. Kadang-kadang kita dengar syurga rasa biasa. Kan kita kalau dengar orang cerita kan, wah Tan Sri ni, wah dia ada begini, hebat lah, rumah dia beginilah, rumahnya ada kolam renang lah, keretanya, kita, bestnya kan. Itu dunia kan. Tapi bila cerita pasal syurga, bila dari syurga kita cerita pasal segala, kadang-kadang hati rasa biasa. Masya Allah, tabarakallah. Itu menunjukkan hati kita mati. Jadi al-khawfu bil jalil, rasa gerun pada Allah Ta'ala. Bila dengar pasal neraka pula, kadang-kadang hati kita rasa relax. Cuba bayangkan kalau kita dengar orang cerita pada kita, tadi aku nampak accident lah, muka dia, ya Allah, kena lenyit dengan kita, dengan memek muka. Tapi pernah tak kita dengar hadis Nabi pasal neraka, timbul memek muka? Tak ada kan? Begitu. Jadi al-khawfu bil jalil. Yang kedua, wal amalu bit tanzil. Kita amalkan dengan apa yang ada dalam Quran. Apa yang Quran turun kita amalkan. Malam tadi kita baca kitab wasiat agama dan nasihat agama dan wasiat iman, menyatakan bahawa orang beriman ni, kalau dia susah sedikit untuk melaksanakan perintah Allah ini, hina sekejap dengan perintah Allah Ta'ala, itu sekejap saja, Siti. Dan selepas itu Allah akan beri kemuliaan kepada dia. Kita perjuangkan agama Allah, kita perjuangkan syariat Allah. Dalam keadaan kita tempuh susah, orang nampak kita jumud, orang nampak kita terkebelakang, orang nampak kita melambatkan kemenangan, sebentar tak apa. Yang penting kita mendapat takwa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah. Lagi dua, al-khawfu al-amal al-qana'atu bil qalil, rasa cukup dengan yang sedikit. Rasa redha dengan sedikit. Dan yang terakhir, isti'dad bi yaumil rahil, dengan kita buat persiapan untuk hari mendatang, hari akhirat, hari yang pasti, yang hari semua kita akan berkumpul, Siti. Baik. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan oleh Ustaz itu dapat kita jadikan sebagai panduan untuk kita bina hati merdeka, ya Ustaz, ya. Terima kasih banyak. InsyaAllah Ustaz, terima kasih banyak. Sama-sama, mudah-mudahan. Saya Ustaz Muhammad Miftah bin Anwar dari ILIM berkongsi dengan kita tajuk Merdeka Hati. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk